Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sekali lagi Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria bakal ataupun akan disaman kerana membuat fitnah. Kononnya Menteri rasmikan satu acara di Teluk Intan yang sedang tular diperkatakan, yang sedang tular ditunggang oleh ahli-ahli parlimen daripada pembangkang seperti Wan Faizal, seperti jurucakap kepada PAS Akmal Saleh dan sebagainya. Jadi benarkah sahabat semua bahwa menteri rasmikan acara itu? Jadi mari kita lihat pencerahan daripada YB Ngakoming berkaitan dengan tuduhan dan juga fitnah yang dilemparkan oleh pemimpin daripada parti PAS ini. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. So ini dia sahabat semua, see you in court, kata Ngakoming kepada Razman Zakaria. Begitu hebatnya mereka menunggang isu sehingga membuat fitnah yang tidak berasas. Jadi Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan YB Ngakoming mahu mengambil tindakan sivil terhadap Razman Zakaria. Jadi Pesuruhjaya PAS Perak itu didakwa menfitnahnya berkaitan dengan perarakan yang sedang tular dengan insiden kibar bendera Cina di kawasan Menara Condong, Teluk Intan semalam. Jadi Ngakoming yang juga naib pengerusi DAP berkata, pegawai khasnya telah membuat laporan polis berhubung kenyataan Razman terbabit di Balai Polis Teluk Intan hari ini. Jadi saya juga mengarahkan peguam untuk mengkaji kes ini dan sekiranya didapati berasas, see you in court, kata kata Ngakoming kepada Razman. Jadi katanya lagi, saya rasa rakyat boleh melihat sendiri dakwaan tomahan yang dilemparkan ke atas diri saya. Kononnya ini fitnah yang dilemparkan oleh Razman Zakaria ini. Kononnya saya iaitu Ngakoming merasmikan perarakan itu. Tetapi katanya semasa kejadian itu saya bermesyuarat di Kuala Lumpur. Jadi bagaimana bisa mungkin saya boleh berada di dua tempat pada masa yang sama soalnya. Jadi jelas ini adalah satu pembohongan yang ataupun fitnah daripada Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Jadi Razman didakwa kata saya anjurkan perarakan itu, tapi bukan anjuran saya pun katanya. Jadi Ngakoming berkata demikian kepada pemberita selepas melawat Pangsapuri Jalan Hospital di Ipoh hari ini. Beliau menegaskan bahawa dirinya dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pasir Berdamar Wu Ka Leong tidak terbabit dalam penganjuran sambutan yang melanggar syarat permit itu. Bagaimanapun yang penting saya berharap penganjur iaitu Persatuan Kebudayaan Gutanggong lebih sensitif dan saya mau warga asing menghormati undang-undang negara kita. Kedaulatan negara kita wajib dihormati supaya insiden sedemikian tidak berulang lagi, katanya. Jadi sebelum ini Razman mendakwah kejadian bendera Cina dikibarkan itu berlaku ketika Pesta Tanglung Teluk Intan yang turut dihadiri oleh Ngakoming dan Ka Leong 13 September yang lalu. Namun, insiden terbabit disahkan bukan berlaku ketika Pesta Tanglung. Sebaliknya pada sambutan Gong-Gong Sedunia yang berlangsung semalam. Jadi itu antara perkara sahabat semua yang berlaku dan terus-menerus dijadikan isu politik oleh pemimpin-pemimpin seperti Razman Zakaria ini. Jadi satu yang amat menyedihkan bila mana seorang pemimpin itu apabila khususnya juga seorang pemimpin daripada parti yang digelar sebagai Parti Islam Se-Malaysia PAS, tetapi dengan sewenang-wenangnya membuat fitnah, menyebarkan berita palsu tanpa membuat usul periksa. Yang penting bagi mereka fitnah dulu, lepas tu kalau kena saman, kalau kalah dalam saman, mereka akan memohon maaf dan sebagainya. Jadi kita harapkan saman ini akan diteruskan dan sekiranya Razman ini memohon maaf, kami rakyat memohon supaya YB Ngakoming
meneruskan saman tersebut. Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama saya mau membawakan Anda kenyataan ya daripada pihak polis sendiri, kerana YB Ngakoming telah pun membuat laporan polis kejadian kibarkan bendera ini. Jadi kibar bendera Cina di Teluk Intan rupanya perhimpunan disertai warga asing. Bukannya warga Malaysia ya, bukannya orang Malaysia seperti mana yang sedang dimainkan oleh pihak pembangkang, dan juga ada juga pemimpin daripada UMNO, iaitu ketua pemudanya. Jadi walau bagaimanapun dalam perkara ini sebenarnya mereka telah mendapatkan kelulusan ataupun permintaan khas untuk penganjuran ini. Tetapi mereka dikatakan melanggar peraturan ataupun melanggar permit. Jadi pembabitan warga asing dalam sesuatu perhimpunan memerlukan permintaan khas daripada banyak peringkat termasuk kedutaan, immigration dan sebagainya. Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris berkata, pihaknya tidak menolak kemungkinan lebih ramai peserta perarakan sempena sambutan Guangdong sedunia di Teluk Intan kemarin akan dipanggil untuk memberi keterangan. Tindakan tersebut berikutan dakwaan bahawa perhimpunan yang mencetuskan kontroversi itu turut membabitkan warga asing dari Thailand dan juga Vietnam. Kita akan tengok juga untuk yang mengibarkan bendera lain, bendera Thailand dan Vietnam, kerana kenalah ada semua, bukan yang itu bendera Cina saja. Jadi sahabat semua, dalam pesta ini sebenarnya bukan hanya bendera Cina yang dikibarkan, tetapi melalui kenyataan daripada pihak polis ini, ya ada juga bendera lain, negara lain seperti Thailand dan juga Vietnam. Tetapi tidak pula diambil gambar, tidak pula diambil video dan ditularkan. Mereka hanya mengambil bendera Cina yang dikibarkan dan tujuannya hanya satu, politik dan juga menyerang pemimpin-pemimpin DAP, mengaitkan pemimpin-pemimpin DAP. Sedangkan kenapa tidak pula mereka marah dengan Thailand dan juga bendera mereka yang turut dikibarkan dalam acara itu? Ini yang menjadi persoalan kita. Kita akan melihat kata ketua polis lagi, klip video yang ada sebagai antara bahan bukti. Katanya kepada pemberita pada Festival Kesenian Islam Nasib Polis di Raja Melissa Perak di Dewan Banquet Bangunan Perak Darul Rizwan malam tadi. Beliau memaklumkan pihaknya sudah merakam keterangan 17 individu warga Cina bagi membantu siasatan berhubung insiden pengibaran bendera Cina itu. Jadi jelas beliau lagi, polis sudah mendapat perintah untuk siasatan ya daripada pejabat timbalan pendakwa raya berhubung kejadian yang sedang tular itu. Azizi turut mengesahkan pihaknya ada menerima notis penganjuran perarakan itu pada 2 Oktober lalu. Bagaimanapun katanya, penganjur didapati melanggar beberapa syarat notis, terutamanya apabila perarakan itu membabitkan warga asing dan mengibarkan bendera. Kita sudah memanggil penganjur dan 17 warga Cina yang membawa bendera Cina. Mereka penganjur memang ada menghantar notis pada 2 Oktober lalu dan kita sudah mengeluarkan syarat-syarat. Oleh kerana mereka melanggar syarat, maka hari ini kita mengambil tindakan. Bukan tidak ada notis, tetapi kerana melanggar syarat yang diberikan. Dan antara syarat notis yang dilanggar ialah mengibarkan bendera, kerana notis yang diberi tidak menyatakan mengenai bendera. Begitu juga apabila membabitkan warga asing, tambahnya lagi. Jadi itu pencerahan ya daripada pihak polis yang sebenarnya perkara ini telah pun mendapat permit ya, tetapi pihak penganjur ya tidak mengawal, ya tidak kontrol, sehingga ya mereka-mereka yang hadir ya mengibarkan bendera Cina, ada juga yang mengibarkan bendera Thailand, mengibarkan bendera Vietnam, ya, tetapi pihak pembangkang hanya menularkan bendera Cina yang dikibarkan itu. Tujuan apa? Hanya satu, untuk mengaitkan ya perkara itu kepada pemimpin-pemimpin DAP, untuk mengaitkan kononnya ya pemimpin DAP seperti Ngakoming merasmikan bersama-sama ya di dalam acara itu. Hakikatnya sahabat semua, ya itu adalah fitnah daripada Pesuruhjaya PAS Perak yang akan berdepan saman fitnah daripada menteri ini terbaik. Teruskan saman ini, kami rakyat menyokong tindakan. Jika benar ya dakwaan itu, kita mahu individu-individu harusnya diambil tindakan, tetapi jika fitnah, penfitnah itu juga harus dikenakan tindakan. Seperti mana Razman, kita tahu pemimpin ini ya salah seorang pemimpin PAS
yang terpaling hebat ya di dalam membuat fitnah. Satu ketika dahulu dalam satu PRU beliau menfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim di pasar menggunakan hila ya, dengan tidak punya perasaan malu, dengan tidak punya perasaan berdosa, mungkin karena mereka menganggap mereka kebal dari dosa ya, membuat satu fitnah secara terang-terangan. Kononnya kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, habislah Malaysia. Karena kononnya orang sejantina boleh berkahwin, lelaki kawin lelaki, perempuan kawin lelaki. Sehingga ke hari ini, adakah perkara itu berlaku, sahabat-sahabat semua? Tidak ada. Akhirnya dia disaman, dan kerana dia tahu dia akan kalah dalam saman fitnah itu, dia merayu di mahkamah, sahabat-sahabat semua, memohon maaf agar Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menarik balik ataupun memohon memaafkan Zakaria yang memang terkenal dengan kaki penfitnahnya itu. Itu pandangan saya, sahabat semua, dalam kenyataan ini. Jadi apapun sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, pandangannya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.